Implisit ni saya rasa boleh je habis hari ni implisit ni dia bezanya kita kena differentiate y itu dalam equation kita. Okay? Macam kita buat yang sebelum ni, tapi beza dia soalan-soalan yang kita jawab sebelum ni, y dia tu adalah tajuk y ke fx ke, maknanya dia ada satu fungsi yang boleh dijadikan tajuk, subjek dia. Okay, contoh y sama dengan x square tambah x. Y tajuk dia kan. Itu adalah eksplisit. Jadi kalau kita lihat perbezaan yang kita buat soalan sebelum ni, iaitu eksplisit dengan implisit yang kita akan buat sekarang ni lah. So eksplisit ni bentuk yang biasa kita buat, iaitu kita boleh jadikan y itu sebagai tajuk. Kita boleh susun semula equation ini. Okay, kalau kita susun semula, dia jadi y tajuk dan x square tu boleh pindah ke kanan. Macam tu. Okay, jadi y ni sebagai tajuk. Jadi kita boleh differentiate terus. Y tu dapat dy dx. Macam tu lah. Okay, terus. Ni namanya eksplisit. Bagi implisit, senang ceritanya kita tak boleh nak jadikan y itu tajuk. Y sahaja. Y sama dengan apa? Okay, sebab variable y ini tidak boleh dipisahkan daripada x ke, ataupun macam saya cakap tadi, kita tak boleh jadikan y itu tajuk. Macam contoh ini, kalau kita susun balik, y square tolak y sama dengan x pindah sana jadi 3 tolak x. Okey, lepas tu katakan awak nak apa nama ni, nak faktorkan y. Lepas tu dapat y. Jadi bentuk akhir dia ni, kita masih lagi tak boleh pisahkan dia. X dengan y tu. Y tu sepatutnya duduk belah kiri dia seorang-seorang je. Jadi yang ini adalah implisit. Tapi kalau kita buat cara bentuk ini, susah nak differentiate. Jadi kat sini maksudnya saya nak tunjuk tak boleh nak pisahkan. Ataupun tak boleh jadikan y tajuk. Okey. Sama juga kalau contoh kita ada y square sama dengan contoh macam ni. Y square sama dengan x tambah 1. Ini kita boleh consider dia sebagai implicit sebab y square. Sebab y square. Kalau dia y sama dengan set x tambah 1, okay, dia jadi eksplisit. Itu beza dia lah. Okay. Jadi implisit ni kalau kita nampak apa nama ni, y tu bukan dalam tajuk. Y tu bukan dijadikan tajuk. Okay. So macam mana kita nak differentiate equation yang mana y itu tak boleh dipisahkan, tidak boleh dijadikan tajuk. Okay, contoh yang ini, x square plus y square sama dengan 2y. Okay. Differentiate with respect to x, differentiate with respect to y. Okay, differentiate with respect to x. Maksudnya kita consider x itu sebagai variable. Okay, jadi ini yang bentuk yang biasa kita buat lah. Jadi untuk differentiate x square terhadap x tak ada masalah. Tapi y ini terhadap x tak, susah sikit. Dia akan jadi implicit lah sebab dia variable y. Okay. Jadi kita kena buat macam ni. Okay. Bila kita nampak macam implicit yang ni, kita bagi nombor dekat dia. X square ni kita bagi nombor 1, y square ni bagi nombor 2 dan last kali tu yang ketiga. Jadi kita ada 3 term yang perlu kita differentiate. Okay, yang pertama differentiate x square, kita akan dapat 2x. Ni terus differentiate lah ni. Okay, yang nombor 1 ni. Kan, 2x biasa. Okay, yang nombor 2, macam kita differentiate x square ni, okay, macam mana kita differentiate x square, macam itulah kita differentiate y square.
tetapi dia ada penambahan sedikit. Okay, kuasa tu kita darab ke depan, kuasa tu bawa ke depan, dapat 2y. Kuasa y ini tolak 1, kita dapat y kuasa 1. Okay, macam sama dengan variable x kan. Kemudian, kita kena darab dengan dy dx. Okay, kenapa ada dy dx kat sini? Sebab kalau kita lihat konsep kita differentiate polinomial, selepas kita tolak 1, okay, kuasa tu selepas kita tolak 1, kita kena differentiate yang dalam, kita kena differentiate variable itu. Jadi kat sini kita kena differentiate y. So differentiate y dapat dy dx. Okay. Macam kalau kita tengok yang pertama ni, x square ni, kuasa bawa ke depan, okay, dapat 2. Salin x, kuasa dia tolak 1. Kemudian kita darab dengan 1. Okay, mana datang 1 ni? 1 ni datangnya daripada differentiate x. Dapat 1 sebab kita nak differentiate terhadap x. Memang variable yang kita nak differentiate. Jadi dia akan, kuasa tu tolak 1 lah. Dapat 1. Tapi kita tak payah tulis. Nampak cantik sikit. Tapi konsep dia darab 1 selepas kita tolak kuasa dia. Okay. Dan yang ketiga, 2y. Okay. 2y, macam kita differentiate 2x. Kalau kita differentiate 2x, kita dapat apa? Kita dapat 2 kan? Kenapa dapat 2? Sebab x ini yang kuasa 1 ni, kuasa tu akan jadi kuasa kosong. Sebab kuasa tu tolak 1. Kemudian didarab dengan 1 sebab differentiate x. Okay, sama juga kes kat sini. 2y 2. Okay, 2 tu apa, kali tu kekal. Kemudian y ni, kuasa dia ni tolak 1. Ya, asalnya ada kuasa 1. Kuasa 1 ni dah bawa ke depan. Darab dengan 2. Dapat 2. Kuasa 1 ni tolak 1. Jadi dapatlah y kuasa kosong. Y kuasa kosong. Kemudian darab dengan differentiate variable itu. Sebabkan kita implicit, so differentiate y ini dapatlah dy dx. Jadi bila kita ada 2y, y kuasa 1 ni, y tu akan hilang lah sebab y kuasa kosong. Jadi bentuk akhir dia adalah 2 dy dx. Okay, untuk term yang ketiga. Macam kalau kita differentiate 2x, kita dapat 2 aja lah kan. Kita dapat 2. Samalah kaedah dia. Cuma bila kita jumpa je y, dalam sebutan tu ada y, kita kena letak dy dx. Sebab kita differentiate dalam bracket tu. Okay. Lepas kita tulis 1, 2, 3 tu, dah differentiate, kita gabungkan, letak semula dalam hasil differentiate kita lah. Jadi yang pertama kita 2x tambah, sebab soalan ni tambah sini, tambah dengan hasil differentiate term yang kedua, 2y dy dx. Sama dengan, okay, ambil hasil differentiate yang ketiga, 2 dy dx. Okay. So kalau kita perlu susun, kita susunlah. Kat sini dia minta differentiate sahaja, saya rasa tak perlu susun kot. Mungkin soalan yang seterusnya tu kita kena susun. So ini kita sudah differentiate. Okay, differentiate dah. Siap lah ni. Jadi differentiate x square dapat 2x. Differentiate y square, okay, 2y dy dx. Okay, sebab ada y sini adalah dy dx. Okay, bila ada term yang kita nak differentiate tu ada y, kena darab dy dx. Okay, nak ingat, nak mudah ingat macam tu lah. Okay, kalau kita lihat satu lagi bentuk differentiate with respect to y. Yang ni sekarang ni pada y pula. Sebelum ni pada x. Okay, maksudnya kita twist lah sekarang ni, yang jadi tajuknya adalah x. Okay, yang jadi tajuknya adalah x. Variable kita adalah y. Okay, jadi yang akan
Dia macam bertukar peranan lah. Macam daripada bentuk soalan yang ni Okay. So untuk yang differentiate terhadap y, okay, x square, okay, nombor ni, yang pertama ni, x square nak differentiate pada x. Jadi sekarang ni x kita ni tajuk. Nak differentiate pada variable y. Okay, dia akan jadi, okay, kuasa bawa ke depan. Yang pertama tu, kuasa bawa ke depan. Salin x. Kuasa x tu tolak 1, dapat 1. Kemudian darab dengan dx dy. Mana datang dx dy ni? Dx dy ni differentiate x. Sebab x kita tajuk. Sebab sekarang ni x kita ni yang jadi tajuk. Jadi dia adalah benda ni. Okay. So yang kedua, term yang kedua, y square. So differentiate y square ni sebabkan variable kita ni memang terhadap y. Jadi y square ni kita anggap semacam variable lah. Jadi dia kuasa bawa ke depan. Salin variable, kuasa tolak 1. Okay, habis kat situ. Okay, jangan darab lah dengan dy dx ke ataupun dx dy. Tak boleh sebab y ini adalah variable. Okay, yang bawah ni adalah variable. Kita anggap kita kena layan dia macam variable lah. Okay, dan term yang ketiga iaitu 2y. Okay, kita differentiate 2y, kita dapat 2. Okay, 2 sahaja. Sebab y kita tu sekarang adalah variable. Okay, so kita gabungkan semula. Yang pertama 2x dx dy. Salin semula lah. Kemudian tambah 2y sama dengan 2. Okay, itu beza dia dengan differentiate terhadap variable apa. Okay, jadi soalan tu akan minta lah nak dy dx ke ataupun dx dy. So kena tahulah perbezaan dia ya. Okay. Ada nak tanya tak untuk implisit kat sini? Sebelum kita pergi pada contoh. Contoh seterusnya tu kita nampak lah. Jadi poin dekat sini awak kena kenal pasti yang mana jadi tajuk, yang mana jadi variable. Jadi mudah untuk kita differentiate. Yang jadi tajuk ni contoh y ni jadi tajuk. So bila kita jumpa variable y, dia kena darab dengan dy dx. Maknanya kita kena tahu siapa tajuk dia. Okay. Tengok contoh Tengok contoh. Example 12. Okay, find dy dx in terms of x and y. So dy dx tu dalam sebutan x dan juga y. Jadi dalam jawapan dy dx kita itu ada x dan juga ada y. Itu maksud dia. Jadi y kita ni yang atas ni adalah tajuk. Okay. So kita tengok term, tengok pada soalan. Ini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kalau dah mahir boleh direct lah terus tulis hasil differentiate dia. Tak perlu nak letak nombor. Tapi saya letak nombor ni supaya kita tidak miss, tidak tertinggal term yang kita perlu differentiate. Kadang yang ni 3 mungkin nampak mudah lah nak differentiate kan. Kalau ada soalan tu dia bagi banyak term. Okay, yang pertama. Differentiate x square. Ni, ingat balik. Y kita ni adalah tajuk. Y kita tu tajuk. X itu variable biasa. Jadi x ni kita anggap variable yang biasa je lah. Okay, differentiate x square. Kita dapat 2x. 2x. Okay, differentiate yang kedua. 2y square. Kuasa bawa ke depan. Dapat 4y. Okay, dapat 4y. Sebab kuasa 2 ni dah tolak 1. Okay, sebabkan y kita itu adalah tajuk. Jadi kena darab dengan dy dx. Okey, yang ketiga 3xy. So yang ni kena pakai product rule. Product rule. Dalam implicit ada product rule. Tak susah bentuk ni pun. Okey, kita buat ya. Keluarkan u dan juga v.
konsep masih sama dengan product rule. U kita adalah 3X, V kita adalah Y. Kalau boleh, kalau ada portion ke ataupun produk ke yang ada Y tu, kita bagi yang sikit. Janganlah letak 3Y. Letak Y je. Sebab biasanya kita dah biasa differentiate yang variable X. Okay. Jadi yang Y tu letakkan di seorang-seorang lah. Kita pun differentiate, dapatkan U prime, kita dapat 3 kat sini. V prime, kita dapat, differentiate Y, terus dapat dy dx. So ini adalah produk. Okay, ni formula dia. Jadi kalau kita tulis, sinilah. So 3 darab dengan Y. 3Y tambah 3X darab dengan dy dx. Okey, jadi inilah hasil differentiate bagi term yang ketiga. Kemudian kita masukkan atau kita combine ketiga-tiga term itu. Jadi dapat 2X tambah 4Y dy dx. Tambah tolak tu tengok pada operasi asal lah. Kemudian sama dengan, salinlah hasil produk rule kita tu yang kat ujung tu 3Y tambah dy dx. Okey. So dia nak dapatkan dy dx, jadi soalan ini kita kena jadikan dy dx itu tajuk. Kena kumpulkan dy dx. So, kita kumpulkan dia. Kena faktor lah dy dx ni. Pindahkan dy dx itu. Okay, pindahkan dia, letak satu side. So 2x pindah ke kanan. Okay, macam tu. So terpulanglah kalau awak nak pindahkan 4y dy dx ke kanan pun boleh. Dia akan jadi operasi tu terbalik, itu ajalah. Okay, kemudian keluarkan dy dx ini. So 4y tolak 1 darab dy dx. So cara untuk kita tulis apabila kita faktorkan dy dx ni macam ni. Dy dx tu letak kat belakang. Jangan letak kat sini. Jangan tulis macam ni. Walaupun ada juga yang tulis macam ni, biarlah. Sebabkan nanti soalan objektif kan. So dia tak penting sangat lah. Tapi yang ini, penulisan macam ni biasa kita tak buat lah. Ini kita tulis macam ni. Okay. So belah kanan dia 3y tolak 2x dan jadikan dy dx itu tajuk. So dapatlah 3y tolak 2x bahagi dengan 4y tolak 1. So inilah yang dikatakan dy dx in terms of x and y. Okay. Okay, kat situ. Ada nak tanya? Madam. Ya. Yang step yang ketiga tu kan Sini. 3 darab dengan y. U prime darab dengan v. Dapat 3y. Mana 3x ni? Alahai. Sorry. Kenapa saya tak tulis lah? Okay. Sekejap kena betulkan balik. Nice. Masak. Saya betulkan, saya buat salah kat sini. Jadi pindah. Okey. Okeylah. Terima kasih ya. Okey, ada nak tanya lagi? Ada nak tanya, ada nak apa-apa ke berkaitan dengan soalan ni? Saya minum. Okey. So kita boleh teruskan dengan B, example 12B. Okey. So example ni kita lihat dia melibatkan ln. Dalam ln ada fungsi darab. Jadi kita guna properties dululah. Ln x cube tambah ln
Ini sama. Okay. Kemudian kita boleh guna lagi properties kuasa tu bawa ke depan. Yang y cube ni memang tak boleh nak buat apalah. So 3 ln x tambah dengan 2 ln y. Okay, buat macam ni. Okay. Okay, kemudian kita differentiate lah. Okay, kalau saya tunjukkan cara untuk differentiate tapi kita tak pecah ikut term tadi. Kita tak tulis nombor 1, 2, 3. Kita terus buat. Buat terus pada baris ni Okay. Kita cuba Kalau tak nampak juga cara nak macam pening ke apa buatlah nombor 1, 2, 3 Okay. So y cube, differentiate y cube. Dan sekarang ni tajuk kita adalah x. Jadi y cube 3 kuasa 3 bawa ke depan. Y kuasa 2. Sebab kuasa tolak 1 kan. Kemudian darab dengan dy dx. Sebab kita nak differentiate. Sebab darab dy dx ni sebab kita differentiate y. Dapat dy dx. Okay, yang itu belah kiri. Okay, belah kanan 3 ln x. Ingat differentiate ln kes pertama berkali dia 3 per dengan x. Okay, differentiate ln x dapat over x. Okay, 1 per x. Darab dengan 3 dapat 3 per x. Okay, bagi 2 ln y, konsep dia sama macam ni, cuma dia ada y sahaja kan. Jadi, masih lagi kes pertama log tu, guna konsep yang itu, 2 per dengan y, salin dah. Y tu kat bawah ni kan, salin isi perut dia. Kemudian, darab dengan differentiate isi perut ni. Maksudnya differentiate y. Tu differentiate, dapat dy dx. Okay. Lepas tu dia nak jadikan dy dx ni tajuk lah ikut pada soalan itu. Dia susun. Okay, dy dx tu berada belah kiri sahaja. Okay, lepas tu faktorkan dia. Okay, dia ada pecahan kat sini. Saya rasa kalau nak alihkan bracket ni ke kanan terus pun boleh, tapi masalahnya sekarang ni belah kanan ni kita ada pecahan, belah kiri ni pun kita ada pecahan juga kat sini 2 per y. Jadi saya rasa cantiknya kita samakan dahulu penyebut di sini dan yang bracket belah kiri ni, so kita dapat 3y cube tolak 2 per dengan y. Bracket macam tu. Okey. So bila kita nak pindahkan yang ini ke kanan. Okey. Mungkin awak nampak y ni pecahan penyebut, darab ke kanan, dia darab ke atas lah. Yang atas ni dia cross. Dia cross macam tu Jadi dapat 3y per dengan x ni darab dengan yang atas ni. Okey, macam tu. Ataupun mungkin ada yang akan nampak, boleh juga kita susun macam ni, kita bawa dulu tapi dia jadi pecahan yang besar lah. Tapi hasil dia akan dapat sama. Okay, macam ni. Pecahan bahagi pecahan. Apabila pecahan bahagi pecahan, yang bawah ni dia akan jadi darab dan terbalik. Dan dia akan jadi, yang bawah ni akan jadi darab. Dan pecahan bawah tu akan terbalik. Okey, macam ni. So dapat samalah kalau kita simplify, dia dapat sama
Ataupun kita nampak sini ni adalah pecahan. So dia cross sajalah. Y darab pada 3, ni darab pada ni. Macam tu. Okay. So ini kita tak assign nombor 1, 2, 3 pada baris ni. Kita boleh terus buat. Mungkin kalau soalan tu dia tak melibatkan produk ke quotient ke, tidak susah sangat, boleh kita direct lah. Sebab ada soalan yang kadang-kadang ada 2 produk rule. Jadi mungkin kita kena pecahkan dia supaya mudah untuk kita differentiate. Okay. Ada nak tanya kat sini? Tak ada, madam. Tak ada madam. Okey, boleh lagi ya. Okey, seterusnya example 13. Okey, yang ini kita nak cari nilai. Sebab apa? Sebab dia bagi titik kat sini. Titik XY. Okay, find dy dx. Kalau ada titik ni biasa soalan tu dia evaluate dy dx. Maksudnya kita nak nilai nombor dia berapa. Untuk equation inilah. Okay. So kita perhatikan x square, kemudian xy square dan 5. Ni constant. Okay, constant ni biasa pelajar dia biasa tinggal. Ni bahaya sikit. Kalau dia ada variable balik ke room, pelajar dia alert. Tapi constant ni dia tinggal. Dia tak differentiate constant tu. Dia tetap tulis 5. Salah. Kat situlah. Rugilah kan. Okay, kalau kita assign kat sini 1, 2, 3. Okay, titik ni adalah XY lah. Okay, nanti kita akan ganti dalam hasil differentiate kita tu untuk dapatkan nilai dy dx. Okay, yang term kedua ni kena menggunakan product rule. Okay, so kita differentiate satu-satu lah. Okay, yang pertama itu differentiate x square, kita dapat 2x. Kemudian yang kedua product rule kan. Ini product rule. Keluarkan u dia x, v dia y square, u prime dapat 1, v prime dapat 2y, dy dx. Okay, y square tu. Ini produk, so darab dan operasi tambah. Jadi dapatlah hasil dia 1 darab y square dapat y square tambah x darab 2y. Jadi 2xy dy dx. Dan yang ketiga, kita nak differentiate 5, kita dapat kosong. Okay, masukkan dalam differentiate kita, hasil kita dapat 2x tambah produk ni. Sama dengan kosong. Okey, kita nak nilai. Okay, kalau pelajar nak jadikan dy dx sebagai tajuk dahulu pun boleh terpulang. Tapi kita tak perlukan dy dx sebagai tajuk sebab kita nak nilai sahaja. Jadi x dengan y ni, x dengan y ni ganti dalam ni. Ganti. So x dia 1, digantikan x itu dengan 1, y adalah 2 dan gantikan dalam semuanya. Tinggallah dy dx sahaja. 2 tambah 4. 2 tambah 4, 6. 2 darab 1 darab 2, 4. Jadi dy dx, alihkan 6 dapat negatif 6. Kemudian bahagi 4. Negatif 6 bahagi 4 dapat negatif 3/2. Okay, so ini adalah soalan yang kita nak cari nilai. Nilai dy dx. Okay, dia akan bagi titik lah. Kalau dia bagi salah satu titik sahaja, dia bagi x sahaja ke, ataupun dia bagi y sahaja. So titik yang satu lagi tu kita kena carilah. Kena cari sendiri. Seperti contoh 14.